Jadi saya nampak sekarang ni dia punya anjakan tu dah masuk tahun 2021. Kita pun ramai setiap kali kawan-kawan tanya macam bila ni tak nampak-nampak apa lagi kan. Dia nampak dia macam sedikit lesu lah. Jadi kenapa sedikit lesu tu? Yang saya nampak dia kelihatan seperti semua pihak macam tak ada langkah jelas apa dia nak buat. Macam ambil sikap look and see, tunggu dan lihat. Ada yang mana company-company yang boleh bawa masuk CPU produk tu, dia bawa masuk dah lah. Dan ada juga yang start nak pasang charging, tapi semua ada very small scale. Dan salah satu sebab utama saya rasa kenapa kita punya industri otomotif tempatan ni nampak macam lesu dengan anjakan ke EV ni, sebab jenama-jenama Jepun dia seperti macam terlepas pandang. EV tu satu hal, pasal kita tengok jenama besar Jepun, Toyota, Honda, sebelum ni macam agak acuh tak acuh dengan EV ni. Dia memang tak tengok pasaran Southeast Asia. Yang saya nampak lah, bila kita bersembang, dia memang belum sebut lagi sini, masih lagi macam pada dia mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi lah baru nak fikirkan pasaran di sini. Jadi oleh sebab itu, dia orang macam tak begitu tengok. Dan kita kena mengaku bahawa jenama Jepun adalah pemacu penting lah dalam industri otomotif kat Malaysia ni, pasal dia orang memang dominan. Jadi kalau dia orang tak berminat nak berganjak di Malaysia ni, kita akan nampak industri kita rasa lesu lah. Dan on the flip side pula, kita dah dengar banyak lah ni berita-berita mengenai syarikat-syarikat daripada China cuba masuk, cuba nak tengok macam mana dapat insentif apa ke, cuba nak cari partner, local partner ke, macam mana ke lah. Untuk syarikat China ni, dia orang memang kalau dia masuk, dia akan tawar everything. Dia tengok macam mana Geely buat dengan Proton, cukup lah. Dia bagi kereta dia yang popular, current car, the X70. Lepas tu dia bagi X50, dua-dua produk popular. Dia bukan macam bagi produk yang nanti dulu aku bagi produk lama sikit. Dia bagi produk yang popular. Sebab dia memang serius tentang nak memasuki pasaran Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ni sebenarnya satu pasaran yang sangat penting untuk industri otomotif, kerana kita dah sampai satu tahap di mana kita masih dikira sebagai pasaran membangun lah, ataupun ekonomi membangun, developing economy. Tapi kita punya ekonomi kat Southeast Asia ni develop much faster than other region lah. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan dengan Afrika ke Amerika Selatan ke, kita lah yang bergerak paling cepat sekali lah, paling pantas sekali. So oleh sebab itu, kita punya pasaran kereta ni adalah satu pasaran yang sangat menguntungkan. Jadi syarikat daripada Eropah, dia orang nak masuk ke Asia Tenggara ni, masalahnya syarikat-syarikat Eropah ni dia orang tak price kompetitif. Bila Korea nak masuk ke Asia Tenggara pun, fokus utama syarikat-syarikat Korea ialah di Eropah dan juga di Amerika Utara. Dia tak begitu fokus dari segi pembangunan produk yang sesuai dengan Asia Tenggara. Whereas untuk Honda, untuk Toyota, untuk Nissan, dia memang design produk untuk Asia Tenggara. So that's why saya rasa syarikat Jepun ni rasa macam dia orang terlalu selamat di Asia Tenggara. Jadi dia orang tengok daripada Europe tak boleh nak fight dengan dia orang dengan harga, dan Korea tak cukup fokus dengan pasaran Asia Tenggara. Tapi bezanya kali ni, dia nak kena berlawan dengan China. China adalah lebih more hungry than maybe the Koreans. Or if not that, they have bigger capacity to masuk banyak macam market. Atau mungkin syarikat-syarikat China tu, dia mungkin nak masuk Asia Tenggara dulu sebelum dia lompat ke pasaran Eropah dengan lebih besar. Kita tak tahu strategi dia macam mana, tapi dia memang agak serius dengan pasaran Asia Tenggara. Kemungkinan kalau Jepun tak berjaga-jaga dalam pasaran ni, saya rasa takut nanti dia akan kena dengan syarikat China lah. Jadi antara isu-isu awal yang nak kena diselesaikan lah, yang saya rasa nampak macam kenapa kita tak nampak mungkin charging network kan. Sebab kita tengok Jepun dia ada dia punya charging standard dia, Europe ada dia punya charging standard, China pakai CCS2 lah, Europe pun pakai CCS2 lah. CCS dengan kepala nombor 2 tu lah, dengan ada AC/DC charging sekali kat situ. Tapi Jepun ada dia punya kepala dia sendiri, CHAdeMO. So sekarang ni kita tak tahu yang mana yang akan jadi piawai. And so far nampak CCS2 lah, tapi tidak ada penetapan piawai. Ini yang berlaku guna CCS kepala 2 tu hanya because siapa yang nak pasang dia pasang CCS2, pasal Porsche memang pakai CCS2. Kena ada piawai awal tentang charging rate macam mana, apakah protokol untuk charging, peraturan-peraturan untuk charging. Sebab cerita charging ni kadang-kadang orang tinggalkan kereta dekat tempat tu, dia pergi buat benda lain, jadi masalah. So undang-undang mungkin perlu dibangunkan, itu spesifikasi teknikal juga perlu dibangunkan. Ataupun kestabilan grid. Adakah bila tiap-tiap 1000 kereta yang you jual, you kena pasang bateri sekian saiz untuk help grid stability.
Dan juga piawai untuk ujian kereta elektrik itu juga kita kena ada yang tempatan, saya rasa. Sebab apa? Kita punya keadaan di Malaysia ni ialah keadaan khatulistiwa. So dia kena prepare kenderaan tu untuk kita punya cuaca kita di Malaysia dan iklim kita di Malaysia. Antara cabaran di Malaysia ni ialah tahap lembapan udara ataupun humidity yang tinggi yang kerap mendatangkan masalah kepada kereta-kereta Eropah dari segi dia punya electrical dan elektronik. Dia punya tropicalization dia tak cantik dan ada macam-macam masalah, juga masalah suhu dan sebagainya. Jadi ujian-ujian untuk kereta elektrik di Malaysia ni mungkin memerlukan satu protokol tempatan. Sebab apa? Prestasi bateri juga bergantung kepada suhu tempatan. Kan kita punya suhu memang cantik untuk bateri, tapi kita nak kena ujilah dia punya maksimum stres dia macam mana, sangkut tengah jam berapa jam, adakah dia akan overheat ataupun tidak. Semua benda tu mungkin bila diuji di tempat lain keputusan dia tak sama dengan di Malaysia, kan. Keselamatan contohnya, kita banjir selalu. What about kalau kereta masuk rendah banjir? Ramai orang tanya benda tu, kan. Dan kena ada. Sebagai satu lagi ialah ujian untuk teknologi autonomous. Teknologi autonomous ni ada guna kamera dan guna radar dan guna lidar macam-macam. Jadi bila kita tengok di Malaysia ni, hujan lebat tu ialah satu hakikat kita. Tapi hujan lebat macam tu mungkin tak dilihat segitu kerap di Jepun, di China, di Amerika Utara dan juga di Eropah. Dan bila hujan tu lebat, kamera depan tu mungkin tak boleh nampak. So you punya adaptive cruise control tak boleh function. Jadi selalu kalau you tengok saya uji kereta, memang saya uji tengah hujan pun saya uji, saya akan tunjuk bila dia fail. So bila hujan kita tahap, bukan nak kata tahap ribut lagi, tahap kita hujan lebat kita aja banyak sistem dah fail. So bayangkan kalau kita nak bergerak ke depan dengan teknologi kereta autonomous ni, kalau hujannya dia fail, maksudnya hujung tahunnya kereta autonomous semua tak boleh jalan. Kena pula zaman tu kereta tak ada steering, mampu semua duduk tepi tak boleh jalan, mampu kita. So testing protokol kita kena ambil kira semua benda tu dan kita kena bangunkan piawai-piawai ni semua. Dan kemudian bateri ialah satu sumber penting di masa depan. Jadi macam mana kita nak uruskan sumber bateri ni, sumber asli, bahan-bahan nikel, manganese, kobalt, lithium, aluminium, apa benda, semua benda nak pakai dalam tu, adakah kita boleh dapatkan bekalan tersebut? Do we have a strategic store ataupun strategic stockpile untuk benda-benda macam ni? Di negara-negara besar, dia orang selalunya ada strategic stockpile untuk macam-macam bahan-bahan asli. So macam China, dia orang dah build a strategic stockpile untuk nikel, manganese, lithium, kobalt, semua dia orang ada. Juga teknologi penghasilan bateri. Kita kena start acquire sekarang ke tidak? Kita kena cari tak company-company dah datang invest kat Malaysia. Dan macam mana nak kitar semula bateri-bateri itu semua. Sebab bateri ni kalau kita tak kitar semula, rugilah. Jadi sumber tu terbazir, terbuang. Kalau kita hantar pergi China untuk recycling ni, China yang akan ada sumber tu, nak kena beli balik daripada dia. So kita kena ada sebenarnya teknologi kitar semula bateri tempatan. I know it's going to be expensive, it's going to be difficult. Macam-macam cabaran akan ada. But that is where kita akan tengok macam mana syarikat-syarikat besar negara ni kita kena berusaha sama. Jadi ini sasaran kerajaan untuk 2030 lah, iaitu dia nak 15% daripada seluruh angka jualan kenderaan di Malaysia ni ialah elektrik. So unjuran TIV Total Industry Volume untuk tahun 2030 ialah lebih kurang dalam 720,000 unit lah. Ni angka yang kita dapat daripada industri lah, kan. Jadi untuk 15% daripada 720 ialah 108,000 unit setahun. Untuk tahun 2030 tu kerajaan nak 108,000 unit kereta elektrik dijual. That is 9,000 car a month. Myvi campur dengan Alza. So itu satu angka yang agak besar jugalah. So 108 could be a lot, but it could be too small by 2030. Kalau the cost of making EV definitely drops like 10-15% below the cost of an equivalent ICE, then that 108,000 tu mungkin maybe too small. Dan ni kita tengok ni, kalau kata kita start daripada sekarang kan, untuk dapat ke 100,000 tu, this is the kind of projection lah. Not quite linear, not quite exponential lah. So kena ke gentle exponential climb lah. Jadi untuk Proton dengan Pro 2, kita senang je, kita nak tengok berapa banyak kereta dia nak kena buat. Pro 2 sekarang dia memegang lebih kurang dalam 40% pasaran, dan dia memang nak kejar, nak naik ke lebih kurang 44-45% lah. Itu Pro 2 punya sasaran untuk kita moving forward lah. Dan Proton pula, I think they will want to have at least 30% lah of the market. Dan kalau daripada situ 15% untuk Pro 2 is 48,000 unit, and for Proton is about 32,000. 48,000 unit tu macam apa tau?
macam Arus campur dengan Alza. Untuk Proton 32,000 ni macam Persona. Nak dapat jualan harga macam tu, dia punya harga dia tak boleh tinggi lah. They were looking at cars under RM60,000. Kalau dia orang nak capai jumlah ni, dia orang kena start buat kereta elektrik tu ataupun start tawarkan kereta elektrik tu bermula pada tahun 2025. Pada saya lah, saya rasa 2025 tu dia dah nak kena keluarkan the first generation of electric car yang they develop themselves. Yang lah maksudnya develop themselves tu jenama dia lah. Tak kira lah dia ambil teknologi asas daripada partner mereka di China ke, di Jepun ke, di mana ke. Tapi by 2025 dah kena ada dah produk tersebut. Sebab nak belajar ni, untuk by 2030 tu dah masuk produk generation kedua dah. Barulah nak boleh dapat angka jualan tadi. Pasal mula-mula tu orang mungkin akan takut juga nak beli, kan? So all this investment mula-mula ni dia lambat dia nak recover sebenarnya. So I think they still have to work out lah macam mana nak buat benda ni, kan. But these are small numbers, but they have to do it. Proton dengan Pro kena buat. So this is they put in quite a difficult situation in the sense that kalau dia tak buat, orang lain masuk, they will lose their market share. So for Proton dengan Pro 2 sebenarnya kita jangan ingat dia orang tak nak buat. Pasal dia orang lah yang paling takut sekali. Pasal kalau orang lain masuk ni rumah dia, kan? Dah kutu dah ketuk pintu dia nak masuk ni. Macam mana ni aku nak kena defend rumah aku ni? So you jangan, to me lah, I rasa lah Proton dengan Pro 2 lah yang paling sebenarnya risau tentang transition EV ni, dan dia yang nak cepat masuk sebenarnya, nak cepat hasilkan produk. Pasal kalau dia tak boleh cepat hasilkan produk, dia akan kena. But this is their home. This is their home market. So they need to defend this home market. Usaha sama macam mana yang saya sebutkan tadi. Jadi bukan saya nak suruh mereka bergabung, tak. Macam sebagai contoh, cadangan lah. Ini cadangan saya lah. Cadangan saya. TNB dan Petronas dan Pro 2 dan Proton boleh hasilkan satu konsortium charge nasional. Sebab kita tak nak dia orang pun melabur terplicate. So dia pun nak pening kepala juga. Takkan aku nak pasang charger Proton, charger Pro 2, charger Toyota, apa brand tu pening kepala, kan, semak. Kita pun semak tengok. Jadi kita lagi nak masuk Toyota punya, padahal boleh pakai, tapi pasal nama Toyota kita boleh ke aku pergi sana? Susah. Jadi I think TNB, Petronas, Pro 2 dan Proton, sebab dia syarikat nasional, syarikat tempatan, syarikat kita, dia orang kena spearhead. Dia jadi macam the tunggak utama untuk hasilkan konsortium charge nasional. Jadi syarikat-syarikat lain boleh masuk lah. Kalau dia nak buat sendiri, dia punya pasal lah, kan. Kalau Shell nak join lah. Make sure at least ada this konsortium charge nasional. Dan this konsortium boleh set macam-macam benda piawai boleh set, kan. Charging punya protokol, undang-undang macam mana nak buat benda ni, kan. Tentang dia punya requirement untuk pasang kat mana, the right to charge, dekat rumah, dekat kondominium macam mana. Siapa nak develop all this little details, you know, the laws, the capacity, berapa banyak charger kita perlu. Somebody has to work out the numbers, and these companies should come together and start to develop that. Apart from developing the consortium or building up the consortium, dia orang juga kena bangunkan piawai charge kebangsaan. So dia orang yang akan tolong set the government, beritahu kata kita kena ada banyak ni charger. Every 1,000 car kita kena ada berapa charger, berapa pecahan dia, berapa high speed charger, berapa destination charger, charger dekat rumah macam mana kita nak uruskan. Bolehkah grid kita support? Kita kena ada macam mana nak stabilize the grid, how to help flatten the demand. Macam-macam benda yang dia boleh buat, kan. Dan TNB ada kepakaran tertentu, Petronas ada kepakaran tertentu. TNB mungkin boleh fokus terus kepada grid dan teknologi-teknologi yang melibatkan dengan grid. Petronas mungkin boleh fokus kepada penghasilan tenaga itu sendiri. Dia boleh jadi lead dalam menghasilkan solar farm, wind farm, wave farm, whatever lah. Whereas Proton dengan Pro 2 is on the automotive side lah, bagi input daripada on the automotive side. Voltage, current, apa benda semua, kan, all the sort of thing. Battery management, how to, whatever lah, kan. Dan juga dia ni kena develop lah spesifikasi battery modular tu pun, kan. Maybe they need to start talking dekat SAE punya level, Society of Automotive Engineers, kan, the international level, start talking, kita hantar wakil, because kita kena tahu apa benda nak datang ni, kan. So we have to be there to help develop battery, modular battery. So nak kena sesuai juga dengan keperluan kita di sini, kan. Sebab kita nak juga pastikan keutuhan bekalan tenaga elektrik kita. Kita tak nak jadi blackout, tak nak jadi itu, jadi ini. So macam mana kita nak bantu?
Untuk macam TM dengan TNB, Peraturan Perodor pula, ni untuk connectivity, pembangunan sistem IT. Autonomous driving ni nak testing macam mana, siapa nak test, perlu network macam mana, hujan macam mana. Hujan ni sebenarnya satu masalah besar. Satu, kamera tak nampak, radar pun kabur dengan hujan, LiDAR pun mungkin kabur dengan hujan. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah hujan? Jadi masalah hujan tu mungkin satu masalah yang unik ke negara-negara tropical. Jadi kalau kita boleh jadi the center point, kita boleh jadi the lead in developing autonomous technology yang adapted for tropical conditions with heavy rain. Dan juga pengangkutan awam masa depan ni, ada orang kata akan jadi more ride sharing, more itu, more ini, more leasing, more apalah semua. So macam mana? Adakah lori pun akan jadi benda yang sama? Modular transportation, semua orang cakap modular ni, sama kita tengok, oh apa benda ni, semua nak jadi kotak-kotak lah kan. Tengok future je kotak. So apa dia ni nak jadi masa depan ni? So I think benda-benda macam tu things yang bukan nak suruh daripada design, tapi at least sit together and decide macam mana untuk Malaysia ni, macam mana kita nak adapt tu untuk kita. Ada some technology yang kita boleh develop locally. Because bila kita tengok kereta elektrik ni, dia punya platform is seemingly simple. Battery, motor dengan BMS, battery management software. Basically that's it. And then you have your control software on top of that sits and control. And then you have your interaction software dengan user. Kalau dia autonomous, then the interaction software could be separate from everything else. Interaction software is entertainment, connectivity dalam tu untuk kita lah. Whereas the car dah autonomous, kita dah tak ada no control over the autonomous system, so that is separate already. Kan? So macam mana? All those things semua kita nak kena fikirkan lah, sebab for the way that kita nak gerak into the future is that if we don't set the standard, we don't understand this and how to take charge of this for our country, then kita kena ikut standard orang lain. Whereas kita mungkin ada ruang untuk kita jadi penetap piawai, especially dalam keadaan macam mana. Pasal kita Asia Tenggara ni pun unik juga. Cara pemanduan kita, jalan kita, iklim kita, suhu kita.